Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama dengan Cikgu Fatin. Apa khabar semua? Sihat? Cikgu harap kalian semua sihat dan baik-baik saja ya. Sebelum tu cikgu nak tanyalah, masih ingat lagi topik pembelajaran kita pada minggu lepas? Ya, kita belajar mengenai kata nama am dan kata nama khas. Kalau masih ingat lagi, bagus. Hari ini kita akan belajar topik pembelajaran yang baru. Tapi sebelum tu, cikgu rasa cikgu nak ajak kalian pergi berjalan-jalan lah. Nampak tak kita berada di mana? Ramai kan orang? Ya betul, kita berada di bazar. Cikgu rasa cikgu nak cari kuih kegemaran cikgu lah. Jom teman cikgu cari kuih kegemaran cikgu. Kita tiba awal di sini. Masih ada bermacam-macam jenis kuih. Cikgu suka melihatnya. Ada warna hijau, warna putih, warna coklat. Ada juga yang berbentuk bulat, segitiga, segi empat. Tapi cikgu tak jumpa kuih kegemaran cikgu. Cikgu sudah lama tidak makan kuih ini. Saya sangat gembira apabila dapat makan kuih kegemaran. Jom kita pergi cari di tempat lain. Inilah kuih kegemaran cikgu. Kita dah jumpa. Kuih kegemaran cikgu ialah kuih tepung pelita. Jom kita lihat sifat kuih tepung pelita. Isinya berwarna putih. Bungkusan luarnya berwarna hijau. Kuih ini berbentuk segi empat. Jom lihat ayat seterusnya. Masih ingat lagi ayat yang cikgu ujarkan sewaktu kita di bazar tadi? Ya, cikgu ada sebut ayat ni. Cikgu sudah lama tidak makan kuih ini. Saya sangat gembira apabila dapat makan kuih kegemaran. Nampak perkataan yang cikgu gelapkan? Perkataan apa ya? Ya, perkataan-perkataan itu ialah putih, hijau, segi empat, lama dan gembira. Mari cikgu terangkan sedikit tentang perkataan-perkataan yang digelapkan ini. Mari kita lihat pada ayat yang pertama. Perkataan putih membawa keterangan sifat warna kepada isi kuih. Lihat pada perkataan hijau pula. Hijau juga membawa keterangan sifat warna kepada bungkusan luar kuih. Perkataan segi empat membawa keterangan tentang konsep rupa bentuk kepada kuih. Kuih merupakan kata nama. Perkataan-perkataan ini menerangkan unsur kepada sifat kata nama. Baiklah, kita lihat ayat yang seterusnya. Ayat-ayat ini adalah ayat yang cikgu ujarkan sewaktu kita di bazar tadi. Lihat ayat yang pertama. Dalam ayat ini, perkataan yang digelapkan ialah perkataan lama. Lama menerangkan unsur tentang konsep waktu kepada kata nama cikgu. Lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua, perkataan yang digelapkan ialah perkataan gembira. Gembira membawa unsur keterangan mengenai konsep perasaan kepada kata nama saya. Nampak tak? Perkataan-perkataan yang cikgu gelapkan tadi, semuanya ada fungsinya yang tersendiri, betul? Berdasarkan keterangan cikgu sebentar tadi, kamu rasa kamu dapat teka tak apa topik pembelajaran kita pada hari ini? Betul, kita akan belajar mengenai kata adjektif. Jom kita belajar. Sebelum memulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin menerangkan mengenai objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid dapat mengelaskan 3 jenis kata adjektif berdasarkan perkataan-perkataan di dalam petikan buku teks. Murid juga akan dapat membina 3 ayat daripada kata adjektif yang telah disenaraikan dengan betul mengikut konteks yang sesuai. Jom mula belajar. Sekarang, cikgu akan terangkan definisi kata adjektif. Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat.
Kata adjektif berfungsi untuk menerangkan keadaan atau sifat sesuatu kata nama. Kata adjektif boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Kata yang hadir bersama-sama dengan kata adjektif ialah kata bantu dan kata penguat. Ada berapa ya jenis kata adjektif? Betul, ada 9 jenis kata adjektif. Faham kan definisi kata adjektif? Tapi hari ini kita akan fokus belajar 4 jenis kata adjektif daripada 9 jenis kata adjektif. Kita tidak belajar semua ya, kita belajar 4 sahaja. Hari ini cikgu akan ajarkan kepada kalian kata adjektif bentuk, kata adjektif waktu, kata adjektif perasaan dan kata adjektif warna. Baiklah, mari kita pergi kepada kata adjektif yang pertama, iaitu kata adjektif bentuk. Kata adjektif bentuk ialah jenis perkataan yang membawa pengertian rupa bentuk sebagai unsur keterangan. Antara contoh-contoh kata adjektif bentuk seperti yang kalian lihat. Antaranya ialah bulat, lonjong, bengkok, buncit, lekuk, kempis dan lepet. Untuk memudahkan kefahaman kalian, cikgu telah sediakan gambar. Seperti yang kalian lihat, gambar yang paling atas ialah gambar sebiji bola. Bentuk apa ya bola itu? Ya, bentuk lonjong. Dengarkan ayat cikgu baik-baik. Bola rugby yang dipegang oleh pemain itu berbentuk lonjong. Kata adjektif yang kedua ialah kata adjektif waktu. Kata adjektif waktu ialah jenis perkataan yang membawa pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan. Antara contoh-contoh kata adjektif waktu seperti yang kalian lihat, baharu, lama, segera, lampau, lambat, cepat, awal. Nampak gambar yang cikgu sediakan? Gambar apa? Ya, gambar jam dinding. Dengarkan ayat cikgu. Jam dinding itu lambat setengah jam. Baik, sekarang kata adjektif yang keberapa? Ya, kata adjektif yang ketiga. Kata adjektif perasaan. Kata adjektif perasaan ialah perkataan yang membawa unsur perasaan sebagai penerang kata nama dan diikuti oleh kata sendi nama. Nampak contoh yang cikgu tunjukkan? Ya, antara contoh-contoh kata adjektif perasaan ialah gembira, suka, rindu, segan, marah, benci, ragu. Baik, lihat gambar yang telah cikgu tunjukkan. Gambar yang pertama ialah gambar perasaan gembira. Dengarkan ayat cikgu ya. Adik sangat gembira sejak mengetahui ayah akan pulang pada hari esok. Baiklah, kita telah sampai pada kata adjektif yang keempat, iaitu kata adjektif warna. Kata adjektif ini yang paling mudah. Kata adjektif ini terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian warna sebagai unsur keterangan. Ada banyak contoh-contoh untuk kata adjektif warna. Antaranya seperti yang cikgu paparkan. Ada merah, putih, ungu, kelabu, kuning, hijau dan hitam. Baiklah. Nampak gambar yang cikgu paparkan? Ya, gambar apa? Yang pertama, gambar pokok. Apa sifat pada pokok itu? Ya, ia berwarna hijau. Ayat cikgu berbunyi seperti ini. Pokok hijau itu kelihatan rendang dan daunnya lebat. Sekarang, cikgu akan terangkan kata apa yang boleh hadir bersama-sama dengan kata adjektif. Kata yang boleh hadir bersama-sama dengan kata adjektif ialah kata bantu dan kata penguat. Baiklah, cikgu akan terangkan satu persatu. Kita lihat pada kotak yang pertama. Kata bantu. Contoh perkataan kata bantu seperti masih, belum, dapat, mungkin,
pernah, harus, mesti. Baiklah, itu antara contoh untuk perkataan kata bantu. Kita lihat ayat contoh yang cikgu telah sediakan. Ayat pertama seperti ini. Kakak sedang sedih kerana kucing kesayangannya mati. Nampak? Sedang sedih. Perkataan yang cikgu gariskan itu ialah perkataan kata bantu. Perkataan yang cikgu condongkan ialah kata adjektif. Sedih merupakan kata adjektif perasaan. Sedang sedih. Baiklah, kita lihat kepada ayat contoh yang kedua. Adik masih agak segan untuk bergaul dengan rakan-rakannya. Cikgu, kenapa ada dua perkataan yang digariskan sebelum kata adjektif? Baiklah, sebelum itu kita kena kenal pasti itu adalah perkataan apa. Masih agak. Masih merupakan kata bantu. Agak merupakan kata penguat. Segan merupakan kata adjektif perasaan. Jawapan cikgu, kata bantu dan kata penguat boleh hadir serentak bersama-sama dengan kata adjektif, tetapi mengikut ayat yang sesuai. Kita lihat kotak yang kedua iaitu kata penguat. Antara contoh perkataan bagi kata penguat ialah amat, paling, sangat, sekali, sungguh, terlalu, benar, agak. Lihat ayat contoh yang telah cikgu sediakan. Siput itu bergerak dengan sangat perlahan. Perkataan yang cikgu gariskan ialah perkataan ya, sangat. Sangat merupakan kata penguat. Perkataan yang cikgu condongkan ialah perlahan. Perlahan merupakan kata adjektif waktu. Untuk kita buat latihan. Baiklah, dengar arahan cikgu betul-betul ya. Kamu semua diminta untuk buka buku teks muka surat 11. Kemudian, baca petikan yang terdapat di dalam buku teks selama 2 minit. Selepas itu, senaraikan kata adjektif warna, bentuk dan waktu yang terdapat dalam petikan di dalam buku teks tersebut. Setelah itu, dengan menggunakan kaedah peta IT iaitu peta pokok, kamu diminta untuk mengelaskan 3 jenis kata adjektif berdasarkan perkataan-perkataan yang telah disenaraikan mengikut petikan yang ada di dalam buku teks tadi. Kamu diberikan masa selama 6 minit untuk menyelesaikan tugasan aktiviti yang pertama. Bagus! Kamu semua telah berjaya menyiapkan tugasan aktiviti 1 dalam masa yang ditetapkan oleh cikgu. Sekarang masa untuk cikgu menyemak hasil kerja kamu. Baiklah, mari kita beralih kepada aktiviti yang kedua, iaitu membina ayat. Dengar arahan cikgu betul-betul ya. Kamu semua diminta membina 3 ayat daripada kata adjektif yang telah disenaraikan berdasarkan petikan di dalam buku teks tadi. Kamu pilih 3 sahaja perkataan kata adjektif dan kemudian membina 3 ayat daripada perkataan yang dipilih. Kamu diberikan masa selama 6 minit untuk menyelesaikan tugasan aktiviti 2. Syabas! Kerana kamu telah berjaya menyiapkan tugasan 2 yang cikgu berikan. Sekarang, masa untuk cikgu menyemak hasil kerja kamu. Berikut merupakan latihan pengukuhan yang cikgu sediakan untuk menambahkan lagi kefahaman kamu. Ini merupakan aktiviti terakhir kita pada peringkat rumusan iaitu aktiviti senarai semak untuk cikgu mengetahui tahap kefahaman kamu tentang topik hari ini. Baiklah semua, kita telah berada di hujung sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, cikgu akan simpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita belajar mengenai 4 jenis kata adjektif, iaitu kata adjektif bentuk, waktu, perasaan dan warna. Cikgu akan ulang semula apa definisi kata adjektif. Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. Ia digunakan untuk menerangkan keadaan atau sifat sesuatu kata nama.
Dan kata adjektif boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Masih ingat lagi kata apa yang boleh hadir bersama-sama dengan kata adjektif? Ya, kata bantu dan kata penguat. Kata bantu boleh hadir di hadapan kata adjektif. Manakala kata penguat boleh hadir di hadapan dan di belakang kata adjektif. Adakah kata bantu dan kata penguat boleh hadir serentak bersama-sama dengan kata adjektif? Ya, boleh hadir serentak. Tapi mengikut ayat yang sesuai. Ada berapa kesemuanya jenis kata adjektif? Ada 9, betul. Tapi hari ini kita hanya belajar 4 jenis sahaja kata adjektif. Kamu juga telah berjaya mencapai objektif pembelajaran pada hari ini, iaitu yang pertama, dapat mengelaskan 3 jenis kata adjektif berdasarkan petikan yang ada dalam buku teks, berdasarkan aktiviti tugasan yang pertama tadi. Dan objektif pembelajaran yang kedua, kamu semua berjaya dan dapat membina 3 ayat daripada kata adjektif yang telah disenaraikan berdasarkan petikan yang terdapat di dalam buku teks, berdasarkan aktiviti kedua yang kita buat tadi. Cikgu harapkan kamu semua faham tentang topik kata adjektif pada hari ini. Dan kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As.